Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okey, terima kasih. Selamat pagi, Cikgu. Terima kasih. Baik. Uh, Sebelum kita mula, cikgu lupa nak pesan, boleh tak murid-murid ambil buku aktiviti jilid 1? Buku teks tak perlu. Buku aktiviti jilid 1 dengan alat tulis. Okey, cepat cikgu tunggu. 2 minit. Dah ambil dah. Dah ambil? Okey, bagus. Yang dah ambil, okey, bersedia saja ya. Teacher, standard 3 warna. Yalah, tahun 3. Tahun 3 betul. Okey. Baik, sebelum kita mula, okay, dengar dulu ya, cikgu nak beri sedikit penerangan. Baik, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Boleh. Baik, kalau ada masa, okay, kalau ada masa tak dengar suara cikgu, cepat-cepat beritahu ya. Sebab kadang-kadang cikgu tak tahu ya, cikgu tak sedar. Kalau awak tak beritahu, nanti cikgu bercakap sorang-sorang pula. Awak tak dengar apa-apa ya. Kalau tak dengar, terus bagi tahu, okey? Itu yang pertama. Yang kedua, okey, cikgu nak semua off mic. Apabila cikgu mengajar, semua off mic supaya tak ganggu. Kadang-kadang bila walaupun awak tak bercakap ya, tapi awak on mic, dia akan ada sedikit gangguan ya. Jadi off mic, cikgu saja yang on mic, cikgu akan cakap. Okey, andainya awak nak tanya soalan. Awak nak tanya soalan, awak boleh angkat tangan. Bukan angkat tangan macam ni. Macam mana nak angkat tangan? Nampak tak ada gambar tangan dekat bawah tu? Ya. Cuba tekan sekali. Cuba. Okey, pandai. Baik, sekarang tekan semula. Kali pertama awak tekan, maksud dia angkat tangan. Kemudian tekan kali kedua, maksudnya turun tangan. Okey, sekarang semua turun tangan. Jangan angkat. Okey, Kalisha, Nur Kalisha, turun tangan. Okey dah, semua turun tangan. Ya, semua turun tangan. Okey, baik. Sekarang ni kita dah faham macam mana nak guna kan. Jadi tak perlu on mic dan bercakap ramai-ramai ya. Kalau nak tanya soalan, cuma perlu tekan tangan tu, jadi cikgu nampak. Jadi kalau cikgu nampak, nanti cikgu akan panggil nama. Bila cikgu panggil nama, baru on mic dan bercakap. Okey, sama juga kalau cikgu tanya soalan ataupun cikgu minta sesiapa membaca ke apa kan. Kalau awak nak jawab soalan, awak nak baca apa yang cikgu minta tu, boleh angkat tangan juga. Dan tunggu cikgu panggil nama. Nama siapa yang cikgu panggil, dia boleh on mic dan juga bacalah. Okey. Baik, kita akan teruskan ya. Semua beri perhatian ya, mic tak payah on, okey? Sekejap ya. Okey, kita akan mula sekarang. Okey, awak
beri perhatiannya pada skrin kerana apa yang cikgu nak sampaikan ya, selain awak dengar apa yang cikgu terangkan, awak mesti lihat jugalah apa yang cikgu paparkan pada skrin untuk menambah pemahaman dan memudahkan untuk awak faham lah. Baik, hari ni, oh maaf ya, cikgu terlupa nak tulis 3 setia di situ. Hari ni kita gabung kelas, sepatutnya 3 erat dan 3 setia lah. Cikgu minta maaf ya, murid-murid 3 setia. Okey, hari ni bahasa Melayu, kelas kita gabung 3 erat dan 3 setia tarikh 22 Februari 2021, hari ini hari Isnin. Kita akan belajar ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sebenarnya tahun 2 sebelum ni kita dah belajar dah pun ayat tunggal dan ayat majmuk kan. Jadi tahun ni kita belajar lagi ya untuk menambahkan pemahaman tentang ayat tunggal dan ayat majmuk ya. Baik, seterusnya sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, cikgu nak terangkan apakah objektif pembelajaran kita hari ni. Jadi pada hari ni, pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk mengenal pasti 3 ayat majmuk dan 3 ayat tunggal dengan betul. Jadi kita mesti tahu macam mana nak kenal pasti ayat majmuk dan ayat tunggal. Baik, apa kriteria kejayaan? Jadi di akhirnya nanti murid-murid semua ya, murid-murid tahun 3 erat dan 3 setia dianggap berjaya apabila dapat 4 perkara ni ya, awak mesti dapat hari ni. Jadi kalau awak dapat 4 perkara ni, awak dikira berjaya lah. Iaitu yang pertama, memahami maksud ayat tunggal dan ayat majmuk, menentukan subjek dan predikat dalam ayat, menyatakan bilangan subjek dan predikat dalam ayat, dan seterusnya mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan subjek dan predikat. Okey, kita teruskan ya. Kita lihat dahulu apa dia ayat tunggal. Ni penting ni. Beri perhatian ya. Apa dia ayat tunggal? Baik, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Sebelum kita tengok contoh, ya, kita ulang balik. Apa dia ayat? Apa dia ayat? Siapa ingat apa dia ayat? Tak kisahlah ayat tunggal ke, ayat majmuk ke, awak mesti tahu ayat lah dahulu kan. Ayat tu ialah ya, apabila kita mulakan ayat, kita akan mula dengan huruf besar macam ni, tengok. Ya, sekejap cikgu nak tunjuk. Tengok ni, A ni, A huruf besar. Ya, ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat saja, dan di hujungnya ada not. Ini dipanggil ayat lah ni. Ya. Okey. Baik, sekarang kita nak lihat contoh ayat tunggal. Tengok. Roshan sedang menonton televisyen. Okey, tadi kita dah tahu ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi ini adalah contohnya, ya. Ya, Roshan. Roshan itu adalah satu subjek. Okey. Macam mana nak tentukan subjek? Subjek tu dia boleh terdiri daripada kata nama, ya. Boleh terdiri daripada orang, boleh terdiri daripada benda, ya. Kata nama ataupun frasa nama. Boleh terdiri daripada orang dan benda lah. Okey, jadi Roshan ni adalah orang, satu subjek ya. Satu saja, Roshan satu. Kemudian predikat. Predikatnya menonton televisyen. Apa pula yang dimasukkan dengan predikat? Predikat ni dia macam sesuatu yang menerangkan subjek itu. Ataupun apa perbuatan dia, apa ciri-ciri dia, ya. Yang menerangkan subjek itu. Jadi dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, Roshan itu adalah subjek. Perlakuan dia, ya, yang menerangkan tentang Roshan itu adalah predikat, iaitu menonton televisyen. Ada satu predikat. Jadi satu subjek, satu predikat. Jadi lihat kembali pada maksud ayat tunggal.
ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi ayat ini, Roshan sedang menonton televisyen, ialah ayat tunggal. Ya? Baik, kita teruskan. Okey, ayat tunggal lagi. Kita lihat contoh-contoh lain. Okey, siapa nak baca ayat ni? Angkat tangan. Cikgu nak tengok siapa nak baca. Siapa nak baca boleh angkat tangan. Okey, Dania Sri. Alright. Dania Sri boleh on mic dan cuba baca. Auni membaca buku cerita. Okey, terima kasih Dania Sri. Boleh off mic sekarang. Okey, Auni membaca buku cerita. Baik, sekarang kita nak tentukan subjek dan predikat dia kan. Okey, tadi cikgu kata subjek boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama, orang ke, benda ke kan. Okey, jadi di sini yang mana satu subjeknya? Siapa boleh jawab? Auni. Auni. Cikgu kata angkat tangan dulu, tunggu cikgu panggil nama. Okey, betul ya. Auni itu adalah subjeknya dan predikatnya membaca buku cerita. Ya, maksud dia predikat itu yang menerangkan tentang Auni lah. Ya, Auni sedang membaca buku cerita. Jadi di sini kita hanya ada satu subjek iaitu Auni dan perlakuan dia hanya ada satu saja. Ya, satu saja yang dilakukan iaitu membaca buku cerita. Jadi predikatnya satu. Penerangan tentang Auni itu ada satu saja iaitu dia membaca buku cerita. Jadi dalam ayat ni kita ada satu subjek dan satu predikat. Jadi ini adalah ayat tunggal. Ya. Okey, contoh yang kedua. Siapa nak baca? Angkat tangan. Okey, Raja Khalif. Sila on mic dan baca dengan kuat ya. Melina membeli keropok di kedai itu. Okey, terima kasih Khalif. Off mic semula. Baik, Melina membeli keropok di kedai itu. Okey, kita lihat Melina itu adalah satu subjek ya. Dia orang ya, satu subjek. Jadi apa yang dilakukan? Apa keterangan tentang Melina? Membeli keropok di kedai itu. Satu saja keterangan tentang dia, membeli keropok di kedai itu. Jadi ada satu predikat juga di situ. Jadi satu subjek dan satu predikat dalam ayat. Jadi ayat itu kita katakan sebagai ayat tunggal. Okey? Dah faham? Baik, kita teruskan. Baik, sini kita nak lihat ayat majmuk pula. Ya, tadi ayat tunggal, sekarang ayat majmuk. Baik. Ayat majmuk ialah ayat yang mempunyai lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Tadi satu subjek, satu predikat ialah ayat tunggal. Ya, tunggal. Awak tahu tak maksud tunggal? Tunggal tu maksud dia satulah macam anak tunggal. Dalam keluarga kalau anak tunggal bermaksud dia seorang sajalah, satu saja. Jadi untuk ayat tunggal tu mudah nak ingat ya. Hanya ada satu subjek dan satu predikat. Tapi sekarang kita pergi kepada ayat majmuk, iaitu ayat yang mempunyai lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Baik. Kita lihat contoh. Okey, ini ialah contoh-contoh kata hubung lah. Kata hubung ada banyak ya. Ini di antaranya. Dan, yang, lalu, bahawa, sambil, dengan, kerana, untuk, tetapi. Ada banyak lagi kata hubung sebenarnya ya. Ini di antaranya lah. Okey, kita lihat satu contoh ayat. Okey, siapa nak baca ayat ni? Okey, Raja Zara boleh on mic dan cuba baca Raja Zara.
Kazrina sedang menonton televisyen sambil makan biskut. Okey, terima kasih Raja Zara. Boleh off mic. Okey, Kazrina sedang menonton televisyen sambil makan biskut. Okey, kalau awak masih ingat tadi ayat tunggal, ya, kita ada seorang di sini, siapa nama dia? Ingat tak lagi? Cikgu pun dah lupa. Okey, kita kata dia sedang menonton televisyen tadi kan. Jadi ada satu subjek kemudian menonton televisyen, ada satu saja pelakuan dia. Jadi di ayat tunggal. Jadi untuk contoh ini, Kazrina sedang menonton televisyen sambil makan biskut. Okey, kalau awak perhatikan, ada satu subjek, ya, Kazrina, satu subjek. Dan apa yang dilakukannya? Menonton televisyen, ya, predikat, dan makan biskut, satu lagi predikat. Ya, dia melakukan dua perkara. Ya, dan dihubungkan dengan kata hubung sambil. Di dalam ayat ini ada satu subjek iaitu Kazrina dan kita ada satu predikat di sini menonton televisyen dan satu predikat lagi makan biskut dan dihubungkan dengan kata hubung, digabungkan dengan kata hubung iaitu sambil. Jadi ayat ini membentuk ayat majmuk sebab apa? Sebab ada satu subjek dan dua predikat. Ya, tadi kita tahu kalau ayat tunggal satu subjek, satu predikat. Ya, selain daripada satu subjek dan satu predikat, dia akan membentuk ayat majmuk. Kalau contoh ayat ni satu subjek tapi ada dua predikat. Ini adalah ayat majmuk. Okey, kita lihat contoh lain ya untuk lebih faham. Okey, contoh lain. Okey, siapa nak baca ayat ini? Boleh angkat tangan. Ausi, okey. Ausi boleh on mic dan baca. Ada tak Ausi? On mic dulu. Okey, tak dengar suara Ausi. Okey, kita tukarlah. Nanti Ausi cuba semula nanti ya. Kita minta siapa tu? Melina. Melina kat tangan. Okey, Melina boleh cuba on mic. Iris membeli buku dan pensel. Okey, terima kasih Melina. Boleh off mic ya. Okey, murid-murid lain turun tangan dulu. Nanti bila cikgu tanya baru angkat tangan ya. Okey. Iris membeli buku dan pensel. Okey, di sini kita lihat subjeknya ialah Iris. Kemudian apa yang dilakukan ataupun apa keterangan tentang Iris? Membeli buku, predikat. Satu lagi pensel, predikat. Maksud dia Iris membeli buku. Iris juga membeli pensel kan. Jadi dia ada dua perlakuan dia di situ. Maksudnya ada dua predikat dan dia dihubungkan dengan kata hubung dan kat sini. Ya. Jadi Iris membeli buku dan pensel, ada satu subjek iaitu Iris dan ada dua predikat, membeli buku dan pensel. Ya, jadi ayat ini juga membentuk ayat majmuk kerana ada satu subjek dan dua predikat. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya. Siapa pula nak baca ni? Angkat tangan. Ya, Tivisha. Nama yang cikgu nampak ini Tivisha. Okey, Tivisha boleh cuba Tivisha? On mic. Faik dan Awada murid tahun 3. Okey, terima kasih Tivisha. Faik, Elmun dan Awada murid tahun 3 Erat. Ya. Okey, cuba awak perhatikan. Cikgu dah warnakan merah dah di situ kan. Faik, Elmun, Awada. Ini subjek. Elmun juga subjek. Awadah juga subjek kan. Tadi cikgu kata subjek tu boleh terdiri daripada orang ataupun benda kan. Jadi kita ada subjek, 3 subjek di sini. Faik,
Ilmun dan Awadah. Okey? Apa keterangan tentang ketiga-tiga ni? Murid tahun 3 erat. Nak bagi tahu Faik, Ilmun dan Awadah itu murid tahun 3 erat. Okey, dan nampak tak di sini ada kata hubung dan. Ya. Jadi kita ada 3 subjek dalam ayat ini dan 1 predikat. Okey, jadi ayat ini juga adalah ayat majmuk. Nak mudah ingat, awak ingat saja ayat majmuk tu adalah selain daripada ayat tunggal iaitu 1 subjek 1 predikat. Ayat tunggal 1 subjek 1 predikat saja. Selain daripada itu adalah ayat majmuk. Sama ada 1 subjek 2 predikat, 1 subjek 3 predikat ataupun 2 subjek 1 predikat ataupun 2 subjek 2 predikat. Itu adalah ayat majmuk. Okey, boleh faham beza dia kan? Senang saja. Baik, tu je pun hari ni. Mudah sahaja. Okey, sebelum kita pergi kepada latihan, cikgu akan tunjukkan dahulu nanti latihan tu. Baik, ada tak sesiapa nak tanya soalan? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tidak. Angkat tangan, cikgu boleh tengok siapa nak tanya soalan. Saya tak nak. Kalau tak nak tak apa. Kalau ada nak tanya soalan, awak angkat je tangan. Cikgu boleh nampak. Cikgu tunggu sekejap kalau ada sesiapa nak tanya. Tak ada ya? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, baik. Baik, sekarang kita nak pergi kepada latihan. Baik, cikgu ada nampak murid-murid ni hantar mesej. Awak berilah perhatian, cikgu mengajar. Kejap ya. Cikgu tutup dulu. Jadi tak ada siapa boleh hantar chat lagi. Berilah perhatian, cikgu mengajar, nanti tak faham. Okey, kita sambung semula ya. Okey, baik. Tengok pada paparan pada skrin awak tu. Baik, ini ialah daripada buku aktiviti muka surat 1. Okey, awak lihat dulu dalam skrin awak, tak perlu buka buku aktiviti. Okey, sama saja. Baik, ini muka surat 1. Okey, aktiviti yang pertama di sini dengar dan sebut. Dengar, sebut dan susun ayat. Okey, tajuknya ialah Keluarga Imran. Baik, di sini ada 6 gambar. Ya, gambar pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan 6. Ya, ada 6 gambar di sini. Dan di bawah ni ada 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ada 6 ayat di bawah ni dan 6 gambar di atas. Jadi apa yang awak perlu lakukan ialah baca setiap ayat di bawah ni, kemudian letakkan nombor berdasarkan gambar. Maksud dia sesuaikan ayat itu dengan gambar di atas. Baik, kita nak cuba dulu ayat yang pertama ni. Ya, dalam kotak yang pertama. Baik, siapa nak cuba baca? Sila angkat tangan. Okey, Manitra. Mantira. Mantira. Okey, boleh on mic dan baca. Ayat yang pertama. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Lagi sekali, dia sangat seronok. Okey, seronok. Okey, terima kasih. Boleh off mic. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok.
Okey, daripada ayat ini, yang mana satu gambar dia? Siapa nak jawab? Cuba angkat tangan. Okey. Iris. Okay, cuba Iris. Nombor 4. Yang mana? Nombor 3. Nombor 3. Nombor Okey, Iris kata 4. nombor 3 ke nombor 4? 4. Nombor 4. Okey, kalau Iris kata nombor 4, kita boleh cuba dahulu letakkan sebagai nombor 4 di sini. Okey? Kemudian kita baca pula ayat yang kedua. Di bawah ni. Okey, siapa nak cuba ayat yang kedua? Angkat tangan. Okey, Ausi boleh cuba semula Ausi. Tadi tak dengar suara. Okey, Ausi cuba. Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka seronok. Mereka sering Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, baik. Terima kasih Ausi. Baik, jauh sangat suara Ausi ni. Tak tahu kenapa ya. Okey, tak apa. Okey, cikgu baca semula ya. Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Okey, kalau tengok pada ayat ni, yang mana satu gambar yang sesuai? Okey, siapa nak cuba? Okey, Anisha. Okey, Anisha boleh cuba. On mic Anisha. Gambar mana Anisha? Gambar nombor 2. Nombor 2? Okey. Betul kan Anisha nombor 2? Okey, tak apa. Kita cuba dulu ya. Kadang-kadang memang kita akan mungkin betul, mungkin silap. Tapi tak apa. Kita tulis dulu nombor 2. Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Okey, siapa nak cuba baca? Okey, Sharnesh. Okey, Sharnesh boleh on mic dan baca. Yang lain turun tangan dulu. Encik Ismail bapa Imran Ni yang ni. Sharnesh sekejap. Yang ni, Puan Sakinah. Puan Sakinah ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Okey. Irmi sangat Teruja. dapat belajar meluncur ais. Okey, baik. Sekarang ni cikgu baca semula ya. Semua beri perhatian. Puan Sakinah, Ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat meluncur ais. Okey, yang mana satu ni dia punya gambarnya? Okey, siapa nak jawab? Nombor 5. Nombor 4. Okey, dah. 4. Okey, off camera. Off dulu mic. Okey. Kalau kita perhatikan ya, Puan Sakinah, Ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat meluncur ais. Okey, kalau kita perhatikan ya, gambar yang ada di atas ni yang paling sesuai ialah nombor 4. Tapi tadi kawan kita dah ada jawab sini nombor 4. Ayat pertama tu kan. Bermaksud ayat yang pertama ni bukan gambar yang keempat. Ya, salah. Jadi di sini yang sepatutnya 4. Jadi kita perlu semak semulalah. Ya. Apabila kita dah buat salah, kita padam. Kemudian yang ini kita dah betul, dia letak dah nombor yang betul. Jadi kita perlu baca semula ayat yang pertama tadi. Ini, Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Jadi sekarang kita tentukan yang mana gambar dia. Sebab nombor 4 ni dah ada ayat dia di sini. Nombor 2 juga dah ada. Jadi kita boleh tentukan semula. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Rishi.
Rishi, cuba Rishi. Nombor 3. Ya, nombor 3. Bagus Rishi ya. Jadi nombor 3 untuk ayat yang pertama. Tak apa, kita buat kesilapan tak apa. Tapi kita cuba semak dan betulkan semula. Boleh faham murid-murid? Boleh. Ya. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan itu saja. Nanti untuk ayat-ayat yang di bawahnya ada 3 lagi ayat ni awak buat sendiri. Boleh tu? Boleh ya. Jadi sekarang tandakan dulu muka surat 1 ni. Bulatkan ke? Tak kisahlah, tandalah macam mana. Okey, boleh? Boleh tandakan sekarang. Cikgu, Ya. page 1 tak ada macam itu. Tak ada macam ni. Kenapa? Macam ini. Ini buku aktiviti. Bukan modul, buku aktiviti. Yang sekolah beri pinjaman. Jilid 2. Jilid 1. Jilid 1 dia berwarna biru. Dia punya muka depan berwarna biru. Bukan jilid 2 ya. Awak ambil jilid berapa tu? 2. Dah tersilap. Tak apa, tak apa. Tak apa. Nanti awak ingat. Lepas kita habis kelas ni awak boleh ambil jilid 1 dan cuba buat ya. Okey. Kemudian kita akan teruskan. Baik, yang ni nanti tadi nombor 3 kita dah semak, kita dah betulkan ya. Jadi yang ni dah betul. Jadi yang lainnya awak cuba buat. Kalau kata yang atas ni ada silap, awak betulkanlah macam tadi ya. Tengok gambar mana yang paling sesuai. Okey, seterusnya kita lihat muka surat kedua. Okey, sekejap ya, bagi cikgu 2 minit. Sekejap saja ya. Dan kas. Hai. Okey, terima kasih sebab bagi cikgu masa sekejap. Okey, baik. Ini muka surat 2. Okey, tak perlu beri perhatian kepada buku. Awak hanya lihat pada skrin ni saja ya, sama je. Okey. Aktiviti 2, baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, di sinilah yang penting ya, awak mesti tentukan dalam teks ni ya, ni teks ni ada ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi awak mesti tentukan yang mana ayat tunggal, tulis di sini. 1, 2, 3, 4. Dan yang mana ayat majmuk, tulis di bahagian bawah. Siapa on mic tu? Tolong tutup. Dan yang Sri. Okey. Terima kasih. Baik, lihat semula pada teks. Baik, siapa nak cuba baca perenggan pertama? Okey, cepat. Murid yang sama je cikgu tengok, cuba cikgu nak beri murid lain pula. Murid lain tak nak cuba? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu panggil lah ya. Boleh? Elmun? Elmun ada? Kami ni? Ya, cikgu. Okey, kami ni boleh baca perenggan yang pertama. Bagi Puan Sakina,
Sarapan yang bersehat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat Lempeng. lempeng Lempeng. Puan Okey, lagi sekejap. Kami ni lagi sekali. Beliau membuat lempeng. lempeng kelapa. Okey, terima kasih kami ni. Kami ni boleh off mic ya. Baik, kita cuba perenggan yang kedua pula. Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey. Okey, perenggan kedua siapa nak cuba? Saya cikgu. Murid yang sama je angkat tangan, murid lain tak nak cuba? Saya. Hmm? Saya cikgu. Cuba angkat tangan. Okey, kalau awak angkat tangan cikgu nampak. Tapi kalau awak bercakap cikgu tak nampak siapa yang sedang bercakap. Jadi awak angkat tangan cikgu akan pilih. Okey, Syazmika. Okey, Syazmika boleh cuba baca perenggan kedua? Syazmika on mic. Tak dengar suara Syazmika. Syazmika, awak nak baca ke? On mic dulu. Okey, tak ada. Syazmika tak dengar mungkin. Okey, Dania Sri. Banyak kali dah Dania Sri angkat tangan. Okey, cuba Dania Sri. Puan Sakina menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail. Sekejap. Dania Sri, Puan Sakina menyediakan sambal ikan bilis. Nampak tak ada nokta kat situ? Jadi apabila ada nokta, awak mesti berhentilah. Berhenti sekejap. Okey, kita mula sekali lagi. Puan Sakina menyediakan sambal ikan bilis. Encik Okey. Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka Nanti. Dania Sri, sini ada titik. Ya, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Berhenti sekejap. Okey? Baik, awak sambung semula. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi Okey, dan bagus. Imran menolong Puan Sakina menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oranye. Okey, terima kasih Dania Sri. Baik, perenggan yang terakhir cikgu bacalah ya. Sebabnya sekejap lagi 9.30 ada kelas bahasa Inggeris kan. Cikgu takut tak sempat. Okey. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Okey, baik. Daripada teks ini, awak perlu tentukan ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang mana ayat tunggal tulis di sini, ayat majmuk tulis di bawah. Okey, cikgu berikan satu contoh. Okey, kita lihat yang pertama ya. Kita mula di sini, beliau ni. Cikgu akan tandakan di sini. Beliau, daripada beliau sehingga kelapa. Okey. Beliau membuat lempeng kelapa. Baik. Di sini mana satu predikat dia? Mana satu ni dulu. Subjek. Okey, siapa nak cuba? Mana subjek? Beliau membuat lempeng kelapa. Okey, siapa nak cuba tentukan mana satu subjek dia? Saya. Mana angkat tangan cikgu tak nampak? Okey, kami ni. Mana subjek kami ni? Beliau. Okey, bagus kami ni. Beliau ni, cikgu gariskan. Ini adalah subjek. Cikgu letak S ya, subjek. Okey, dalam ayat ni, beliau ialah subjek. Ada tak subjek lain?
Tak ada kan? Okey. Predikatnya yang mana? Siapa nak cuba? Roshan dah masuk ya? Cikgu saya nak. Tak. Okey, siapa nak cuba? Mana predikat? Okey, angkat tangan. Syashmika. Syashmika? Ausi. Ausi nak cuba? Okey, mana predikatnya Ausi? Cikgu, saya nak cuba. Tak dengar suara Ausi. Tapi dia angkat tangan. Okey, Anisha. Yang mana predikat Anisha? Anisha nak cuba? Okey, Anisha boleh cuba? Lempang kelapa. Lempeng kelapa. Lempeng kelapa ke membuat lempeng kelapa? Predikat tu kan menerangkan apa, menerangkan tentang beliau ni, apa yang beliau lakukan. Membuat lempeng kelapa kan. Jadi membuat lempeng kelapa ni, tengok cikgu garis tak berapa cantik. Okey, membuat lempeng kelapa ni adalah predikat. P, cikgu tulis P. Jadi dalam ayat ini ada satu subjek dan ada satu predikat. Jadi ayat ini ayat apa? Ayat tunggal atau ayat majmuk? Siapa nak jawab? Beliau membuat lempeng kelapa. Syarvika. Ayat apa Syarvika? Ayat tunggal. Ya, ayat tunggal sebab ada satu subjek dan satu predikat, maka ini adalah ayat tunggal. Jadi nanti awak tulis di bawah ni. Beliau, tulis di bawah nombor 1. Beliau membuat lempeng kelapa. Okey, boleh faham? Okey, senang saja kan? Okey, kemudian awak teruskan dengan ayat yang kedua. Okey, tengok cikgu beri contoh lagi. Ayat kedua mula di sini. Puan Sakinah sehingga ikan bilis. Dia mesti berhenti dekat noktah lah. Okey, Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Okey, so awak tentukan dulu yang mana subjek dan yang mana predikat. Kemudian lihat ada berapa subjek dan ada berapa predikat. Kalau satu subjek, satu predikat, ayat tunggal. Jadi tulis di sini. Tapi kalau ada satu subjek, lebih daripada satu subjek atau lebih daripada satu predikat, maka itu jadi ayat majmuk lah. Jadi tulis di bahagian bawah. Ya, senang saja. Kemudian awak lihat pula ayat yang seterusnya. Encik Ismail, bermula daripada Encik Ismail. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Sampai sini. Jadi tentukan ayat ini. Berapa subjeknya, berapa predikatnya. Okey, boleh faham tu? Boleh murid-murid? Boleh. Okey, baik. Boleh. Jadi ini bulatkan juga. Muka surat 2 bulatkan juga. Okey, jadi ada 2 muka surat yang awak perlu buatlah sebentar lagi. Okey, dah tandakan dah? Dah cikgu. Okey, bagus. Baik. Okey. Baik. Sekarang nanti awak akan buat 2 muka surat yang cikgu suruh awak tandakan tadi ya. Okey, sebelum tu kita dah nak habis dah kelas. Sebelum tu cikgu nak lihat lagi sekali kehadiran ya, sebab mungkin ada murid yang masuk lambat sedikit tadi kan. Alright. Baik, semua turun tangan dulu. Okey, sekarang cikgu nak murid tahun 3 erat sahaja angkat tangan. 3 erat sahaja. Okey, cikgu nak semak. Tak payah angkat tangan macam ni. Tekan pada gambar tangan yang ada pada skrin awak tu. Lagi sekali cikgu tanya, Velosami tu siapa ya? Velosami Perumal.
Siapa yang guna ID Belosami tu? Saya cikgu. Siapa nama? Ya, siapa nama awak? Soundaria. Ha? Soundaria. Belia. Okey. Soundaria ya. Lain kali Ya. cikgu minta awak gunakan awak punya ID D5 ya. Supaya senang cikgu nak semak kehadiran ya. Okey, boleh ya? Soundaria boleh ya? Okey. Boleh cikgu. Alright. Okey, sekejap ya. Okey, jadi untuk hari ni itu sajalah. Jadi cikgu minta nanti awak siapkan muka surat 1 dan 2. Sebelum awak buat latihan tu awak rehatlah dulu dalam 5 minit. Boleh pergi tandas, boleh minum air ya. Rehat sekejap. Okey. Kemudian boleh sambung buat latihan muka surat 1 dan 2. Baik, jangan tangguh-tangguh buat ya. Kalau lepas ni 9:30 ada kelas English kan. Jadi kalau tak sempat tak apa. Ya, awak masuk kelas English dulu. Cikgu tak pasti kelas English kelas 3 Arab ke 3 setia. Salah satu kelas tu lah dengan Cikgu Syaira kan. Jadi nanti awak masuk dulu kelas bahasa Inggeris. Kalau tak sempat buat, lepas kelas bahasa Inggeris, teruskan buat latihan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Ya, jangan tangguh-tangguh, nanti akan ada banyak lagi kerja lain. Boleh faham tu? Okey, kalau tak faham boleh je tanya cikgu ya. Awak boleh WhatsApp cikgu. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada. Tak ada yang senang. Boleh faham kan? Ada. Boleh. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Baik. Okey, baik itu saja. Jadi awak boleh tinggalkan boleh tinggalkan kelas ni ya. Dan ya, boleh tak minta kerja erat tinggal? tak dengar. Kerja erat tinggal sekejap. Jangan les dulu. Okey, baik. Okey, baik. Baik, murid-murid 3 era dan 3 setia dah boleh tinggalkan ya. Tinggalkan kelas. Okey. Teacher. Ya, ada soalan ke? Teacher, school gonna open in another 10 days. Ya, Lumendra. Nanti sekolah buka untuk tahun 3 adalah pada 8 hari bulan. 8 Mac. Okay. Okey. Ya. Kena tulis ayat panjang ke pendek? Ayat ikut dalam buku lah. Ikut ayat tu. Yang muka surat 2. Ya, muka surat 2. Awak ikut ayat yang ada dalam buku tu. Ya. Tadi kan cikgu dah terangkan. Awak mula daripada beliau membuat lempeng kelapa. Itu satu ayat kan. Jadi ayat tu tentukan ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Kemudian tulis di bawah. Kemudian sambung. Selepas ayat tu, Wan Sakinah menyediakan sambat ikan bilis. Satu ayat. Lepas satu ayat, awak tentukan ayat majmuk ke ayat tunggal. Kemudian tulis di bawah. Kemudian tentukan lagi ayat seterusnya, ayat majmuk atau ayat tunggal. Boleh? Boleh tu? Boleh. Ya. Pukul berapa kelas habis?